Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengenali tentang sejarah Maidin, iaitu pesara borong yang popular di Malaysia. Jadi, Maidin pertama telah ditubuhkan sebelum merdeka lagi oleh Tuan Ghulam Hussein Jamal pada tahun 1940. Kedai ini merupakan kedai runjit sahaja yang terletak di Pulau Pinang. Ketika itu, anaknya iaitu Maidin Muhammad membantu ayahnya di kedai itu dan secara tidak langsung tahu tentang selok-belok perniagaan. Namun, Perang Dunia Kedua berlaku di mana Jepun datang menjajah. Pada ketika itu, kedainya telah dibakar. Habis semua barang-barang perniagaan yang hangus terbakar. Walau bagaimanapun, ia tidak memutuskan semangat Maidin Muhammad untuk membuka kedai lain. Anaknya iaitu Maidin Muhammad kemudiannya membuka sebuah kedai kecil di Kota Baru pada tahun 1957. Kedai yang dikenali sebagai Syarikat Maidin Muhammad itu pada awalnya hanya menjual barang permainan dan barangan am. Maidin memulakan perniagaan tanpa bantuan dari sesiapa pun, termasuklah agensi kerajaan. Kemudian, pada tahun 1979, Syarikat Maidin Muhammad berjaya mengembangkan perniagaan mereka di Kuala Terengganu. Dengan adanya dua cawangan kedai ini, dia dapat menghantar anaknya belajar ke luar negara. Kemudian, pada tahun 1987, anak kedua Maidin Muhammad iaitu Datuk Amir Ali pulang ke Malaysia dan menyertai Syarikat Maidin Muhammad. Beliau merupakan yang berkelulusan daripada ijazah sarjana dalam perniagaan antarabangsa dari Universiti California. Beliau juga pernah bekerja bersama M-Bank. Jadi, dengan adanya pengalaman Maidin Muhammad dan anaknya, syarikat ini berkembang dengan maju. Mereka bercadang ingin membuka sebuah kedai runcit yang besar yang menjual barangan runcit. Jadi pada tahun 1989, Maidin berjaya membuka cawangan pertamanya di Jalan Masjid India, dan cawangan ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan dari orang tempatan. Kejayaan ini telah menaikkan keyakinan Datuk Amir Ali untuk membuka sebuah hypermarket yang besar seperti Giant. Beliau bercadang untuk membuka sebuah cawangan di Subang Jaya. Pada mulanya, mereka suka untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank tempatan kerana tidak yakin dengan Maidin. Tapi M-Bank, iaitu merupakan bekas majikan Datuk Amir Ali, telah meluluskan pinjaman Maidin untuk membuka cawangan di Subang Jaya. Jadi, cawangan Maidin di Subang Jaya pun dibuka dan ia telah mendapat sambutan yang hebat. Jadi perkara ini telah meyakinkan bank-bank lain untuk memberi pinjaman. Selepas itu, Maidin terus maju ke hadapan. Kini, Maidin Muhammad Holdings telah mempunyai sebanyak 270 buah kedai, termasuk 18 pasaraya besar, 16 emporium, 3 bazar, 48 pasar mini, 8 kedai seboneka, 7 kedai runcit premium dan 2 kedai makan premium. Di rahsia kejayaan Maidin mengikut pada kata-kata Datuk Amir Ali Maidin adalah sangat penting untuk kita tahu apa yang kita buat dan apa yang kita tahu. Jadi berdasarkan kepada kisah dan sejarah Maidin ini bermula, kita dapat kenal pasti bahawa ia termasuk dalam kategori usahawan jenis co-preneur. Ini kerana berikutan dengan definisi co-preneur, iaitu pasangan suami isteri atau seseorang yang mempunyai pertalian darah yang bersama-sama dalam membantu dalam membangunkan sesuatu perniagaan atau usahawanan. Ini dapat dilihat dengan kejayaan Maidin Holdings yang pada mulanya diperkenalkan oleh Tuan Ghulam Hussein, kemudian dibantu oleh anaknya iaitu Tuan Maidin Muhammad, dan kini diambil alih sepenuhnya oleh anaknya iaitu Datuk Umar Ali Maidin yang menyertai Syarikat Maidin Muhammad ini semenjak tahun 1987 sehingga terbinalah suatu jenama pasar borong popular yang dikenali ramai pada masa kini. Kita lihat pula pada kompetensi atau kecekapan yang ada pada Maidin Muhammad bin Ghulam Hussein serta anak keduanya Datuk Wira Haji Amir Ali. Pertama adalah inisiatif, iaitu kemampuan dalam mencipta serta membuat suatu peluang dengan berdikari tanpa diberitahu.
Ciri ini dapat dilihat ketika perniagaan Tuan Ghulam Hussein, iaitu bapa kepada Tuan Maidin Muhammad, yang hangus dibakar ketika Perang Dunia Kedua berlaku. Namun begitu, Maidin Muhammad tidak berasa sedih, malah berazam untuk membuka kedai lain. Beliau mencari dan mengumpul wang sehinggalah beliau berjaya membuka sebuah kedai di Kota Baru tanpa bantuan sesiapa pun. Dan selepas itu, banyak lagi kedai yang dibuka olehnya. Kedua adalah seeing and acting on opportunities. Maksudnya adalah keupayaan dalam memandang serta bertindak mengikut peluang yang ada. Seperti Datuk Ahmad Ali yang bercadang ingin membuka sebuah kedai runcit besar. Ini kerana pada waktu itu kedai runcit yang besar hanyalah Giant. Jadi beliau berfikir begitu kerana beliau ketika berada di US, beliau melihat banyak kedai-kedai runcit di sana, semuanya berkembang dengan maju. Jadi beliau ingin membuka kedai runcit yang seakan-akan kedai di US. Jadi akhirnya beliau berjaya membuka kedai runcit besar itu, sehingga kini Maidin telah menjadi antara jenama pasaraya borong yang terbesar di Malaysia. Ketiga adalah persistent atau kegigihan. Sebelum jenama Maidin ini terkenal, banyak liku-liku dan masalah yang dihadapi dalam menaikkan nama Maidin Muhammad Holdings ke pesada antarabangsa. Dan antara masalah yang sering dihadapi ialah masalah kewangan. Mereka memulakan perniagaan hanya dengan menggunakan wang simpanan sendiri. Walaupun tempoh untuk membuka sebuah kedai itu mengambil masa yang agak lama, namun mereka tetap gigih dan tidak berputus asa. Ketika Maidin ini baru ingin mengembangkan perniagaannya, banyak bank-bank tempatan yang tidak mahu meluluskan pinjaman kerana tidak yakin dan tidak percaya dengan keberkesanan jenama Maidin ini. Selain itu, ini kerana pada waktu itu Giant adalah jenama terbesar. Namun selepas dibuktikan oleh Datuk Ahmad Ali, maka Maidin pun berkembang dengan pesat sehingga pada masa kini Maidin telah menghasilkan keuntungan mencapai lebih RM3 bilion setahun. Banyak pencapaian yang diperolehi oleh Datuk Amir Ali, iaitu antaranya adalah dianugerahkan pangkat Datuk oleh Sultan Pahang pada tahun 1999, Brand Laureate SMEs Chapter Awards 2009 under kategori Personality Award, GOPIO International Renowned Entrepreneur Excellence Award 2010, Market Chain, Brand Laureate Great Entrepreneur Brand Icon Leadership 2011 dan sebagainya. Jadi semoga kita mendapat inspirasi dari kisah dan pencapaian usahawan kita ini. Sekian, terima kasih.